Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya baru diberitahu bahawasanya Bukit Aman, pihak polis sedang menyiasat tuduhan ataupun laporan yang telah dibuat terhadap Ahmad Zaid Hamidi bahawasanya Ahmad Zaid telah menipu Agong. Zaid telah beritahu Agong bahawasanya 30 ahli parlimen Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan menyokong penubuhan satu kerajaan perpaduan di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Mengikut laporan yang telah diberi ke polis, tak sampai 10 dari Barisan Nasional yang menyokong Anwar dan Pakatan Harapan, lagi 20 tidak. Bermaknanya bukan saja Zaid telah menipu Agong, tapi Anwar tidak mempunyai majoriti sebagai didakwa. Satu berita yang aneh ialah semasa Muhyiddin Yassin berjumpa dengan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, rupanya Anwar Ibrahim sudah ada di istana terlebih dahulu dan Anwar Ibrahim menjorok di bilik satu lagi. Dan ni orang semua tak tahu, Muhyiddin tak tahu yang Anwar actually dah di situ, dan Anwar sampai lebih awal dan duduk menyorok di bilik sebelah mendengar apa yang berlaku, dengan harapan yang sekira Muhyiddin bersetuju dengan penubuhan kerajaan, maka Anwar yang sudah ada di bilik sebelah masuk dan terus sign. Tapi Muhyiddin menolak. Muhyiddin sign lah surat tu, tapi Muhyiddin sign surat yang Agong suruh sign, tapi tulis tidak setuju di atas surat itu. Jadi perkara ni semua disiasat. Nampaknya ada satu penipuan besar telah berlaku. Dan ada pihak istana terlibat untuk membolehkan Anwar masuk ke istana, tunggu bilik sebelah. Bermaknanya ada collaboration, pakatan dengan orang dalam istana. Dan saya telah diberi 2 nama lah orang yang terlibat dengan konspirasi untuk to steal the government, untuk mencuri kerajaan. Anyway, nampaknya Agong ditipu dan Agong tak tahu yang ada satu permainan, iaitu ada dalang di dalam istana, 2 ekor dalang dalam istana yang membantu Anwar untuk menubuh kerajaan dan membantu Zaid untuk menipu Agong. Tapi yang lebih penting ialah Agong Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah titah untuk penubuhan kerajaan perpaduan, unity government. Dia kerajaan perpaduan dia macam ni. Katalah ada peperangan macam di Beirut lah kata. Puak komunis atau sosialis, puak nasionalis, puak Islamis, mereka berperang. Tembak menembak, bom, ramai orang mati dalam peperangan. Jadi satu hari dia orang buat genjatan senjata, peace truce atau peace treaty, dan dia orang duduk di satu meja dan berbincang untuk menubuhkan satu unity government, kerajaan perpaduan, iaitu satu kerajaan, satu government di mana komunis, nasionalis, Islamis semua duduk di dalam kerajaan, form one government. Dan this unity government akan maknanya secara joint venture akan mentadbir negara. So everyone is in the government. All the warring factions, all the golongan yang berperang tadi itu akan stop perang, duduk dalam kerajaan dan fokus kepada mentadbir kerajaan. Sekarang ni, apa yang kita ada ni bukan kerajaan perpaduan. Dia kerajaan Pakatan Harapan dengan UMNO atau Barisan menyertai kerajaan Pakatan Harapan. It is a Pakatan Harapan government.
Tapi Pakatan Harapan ni is enlarged. Pakatan Harapan ni dibesarkan dan not only maknanya PKR, DAP dan Amanah, tetapi parti-parti Sarawak dan juga parti-parti Barisan Nasional, semua parti di dalam Barisan Nasional, semua parti di dalam Sarawak menyertai kerajaan Pakatan Harapan. So it's not a unity government, it's a Pakatan Harapan government, tetapi Barisan Nasional dan Sarawak, gabungan parti Sarawak, join kerajaan Pakatan Harapan. Tapi dipanggil unity government, which is wrong. Ini bukan kerajaan perpaduan, itu satu penipuan, satu muslihat. They are trying to give the impression that this is a unity government, which is not. Unity government bermaknanya semua parti politik duduk di dalam kerajaan. Semua. All the political parties are in the government. Kalau kerajaan ni, kerajaan Pakatan Harapan, tapi Barisan dan gabungan Barisan Nasional dan gabungan parti Sarawak join sebagai ahli, is still a Pakatan Harapan government, is not a unity government. Oleh kerana parti-parti lain tidak juga duduk di dalam kerajaan ini. A unity government has to be all, not just satu parti menubuhkan kerajaan, jemput satu dua lagi gabungan join, tapi yang lain tak join. Now, konsep unity government is very clear. All the fighting groups, all the warring factions, semua yang berperang, yang bergaduh, yang berlawan ni, semua ni duduk di dalam satu kerajaan, bentuk satu kerajaan. As it is now, di dalam pembangkang, hanya satu saja ahli parlimen China. Yang lain, semua, hampir 99% ahli parlimen China duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan. So, unity government macam mana? When it is all the Chinese, except satu lah, all the Chinese join the government, tetapi majority Melayu di luar government. In fact, the majority of the Malays are not in the government. Majority of the Malay members of parliament, ahli parlimen Melayu, majority duduk di luar kerajaan. Hampir semua kecuali seorang duduk di dalam MP China duduk di dalam kerajaan. So it is actually a Chinese top heavy government, iaitu kerajaan Pakatan Harapan ni berat kepada orang bukan Melayu dan yang tidak duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan yang dipanggil kerajaan perpaduan tadi ni, majoriti orang Melayu duduk di luar kerajaan. So it's not a unity government, it is a polarized government. Ini kerajaan bukan kerajaan perpaduan, kerajaan perkauman. It is a polarized government, iaitu a government of mostly Chinese and some Malays, and most of the Malays are opposing. Most of the Malays are outside the government. Ini bahaya. This is very dangerous. At least dulu kita ada balance. Walaupun katalah Chinese population 30%, Indian population 10%, Malays 60%. And then kita ada suku kaum Sabah, Sarawak. So at least there's a balance. The representation is almost equal. Nak equal 100% tu memang susah. Tetapi almost equal. Bermaknanya semua kaum balance di dalam kerajaan. Sekarang ni no. Jadi orang Melayu dah mula nampak, kata Pakatan Harapan ni bukan kerajaan perpaduan, kerajaan Cina. Tetapi adalah Melayu, bukan 100%, ya. Sebab kalau Cina saja, they cannot get sampai 112 ahli parlimen, sebab tidak ada 112 ahli parlimen Cina. Kerusi Cina je ada dalam 40 lebih. Majority Cina punya kerusi 40 over. So you cannot get 100 over. Kena ada lah kaum-kaum lain. But to call it unity government, kerajaan perpaduan, is satu penipuan. It is nonsense. Because perpaduan bermakna everybody is in the government. All the kaum, all the races are represented in the government. To have a kerajaan Pakatan Harapan, which is basically Chinese government with some Malay participation, and the majority of the Malays is